Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Semoga kawan-kawan, Masya Allah, kawan-kawan semua, rakan-rakan semua, Masya Allah, boleh hadirkan diri malam ini. Kita akan mulakan, Masya Allah, pengajian kita, Masya Allah. Sebelum malam esok kita akan mulakan daurah kita. So malam ni kita akan mulakan pengajian kita. Jadi Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri secepat mungkin, Masya Allah, supaya kita diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, dan kita raikan segala adab-adab semasa kita belajar, dan kita meyakini pada perintah Allah SWT, dan juga kita meyakini kepada perintah Allah SWT, dan yakin kepada janji-janji Allah SWT. Yakin pada janji, iaitu ihtisab pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ahmad Nubli, Nurizan Razak, Maryam Ahmad, Masya Allah, Jeff Hasbullah, Izzat Isa, Abdul Razak Abdul Manaf, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, boleh hadirkan diri. Masya Allah, suara clear malam ni, alhamdulillah, berkat doa daripada tuan-tuan semua, sahabat-sahabat semua. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita dan Allah elokkan. Suara bagus malam ni, Masya Allah. Akram Syahmi, Masya Allah, dia sebenarnya semalam terlalu dekat mic tadi dengan mulut. Sekarang jauhkan sedikit mic-nya, maka Masya Allah. Ruqiyah Hayat, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah, kita sudah ada 16 kawan-kawan semua yang telah hadirkan diri. So Masya Allah, untuk kita mulakan malam ni, kita mulakan pada muka surat 62 ya, hadis ke 973 ya. 973 ya, hadis yang kekurangan 15, tasbih selepas solat. Masya Allah, kita tunggu. Masya Allah, Abang Syah Alam kita daripada Singapura. Masya Allah, sejahtera orang Singapura ni. Tinggal Abang Syah Alam seorang ke lagi? Makan yang lain-lain lagi. Masya Allah, ada 2 orang, 3 orang Singapura semua. Masya Allah, boleh usuli lagi. Maksudnya boleh beritahu Najib Taha, waalaikumsalam. Dr. Romizo, Masya Allah. Ustaz kita, Masya Allah, Abu Bay, Masya Allah, Abu Bay, Ustaz kita, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah, tuan-tuan boleh hadirkan diri untuk kita meneruskan pengajian ilmu kita, yang mana supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bukan setakat maklumat, tapi menjadi dia makmulat. Masya Allah, Cik Guru Sunnah kita, Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, Cik Hashim, Masya Allah, Tuan, Masya Allah, Cik Hashim kita, Masya Allah, Tuan Hashim kita, Tuan Cik Hashim, Masya Allah, daripada Kelantan, kawan saya, sekelas dengan saya semasa tingkatan 5 dahulu, Masya Allah. Sekarang jadi engineer besar, Masya Allah. Dan Suhaimi malam ni kita tak jumpa. Suhaimi Zakaria, kawan saya, Hasan juga, yang lain-lain tu semualah ni kawan-kawan sekolah dulu. Masya Allah, suara sedap malam ni. Masya Allah, alhamdulillah. Mic tu cantik kali kot. Mic dah kena tepat macam mana nak letak dia tadi. Masya Allah, mudahkan.
Masya-Allah. Malam ni kita pada hadis dalam jilid ketiga. Kita berada pada jilid ketiga malam ni, iaitu pada muka surat 62 pada bab kitabus solat lagi, tetapi dalam babuz zikir ba'da solat, hadis yang ke-15 dalam bab ini. Dan hadis keseluruhannya 973. Tasbih selepas solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala umirna an nusabbiha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa nahmada salasan wa salasina wa nukabbira arba'an wa salasina fa utiya rajulun fil manam min al-ansar فقيل له عمركم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في كل صلاة كذا وكذا قال الأنصاري في منامه نعم قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول صلى الله عليه وسلم فافعلوا رواه أحمد والنسائي والدارمي. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, aku diperintahkan supaya bertasbih setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali. Bertahmid, maknanya bertakbir, bertasbih subhanallah 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 34 kali. Lalu seorang sahabat Ansar telah bermimpi, seorang lelaki telah berkata kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu supaya bertasbih setiap kali selepas solat sebanyak sekian-sekian. Lelaki Ansar itu berkata, ya, orang dalam mimpi itu pula berkata, jadikanlah ia 25 kali dan tambahkan padanya tahlil la ilaha illallah, yakni 25 kali tasbih, 25 kali tahmid, 25 kali takbir dan 25 kali tahlil, iaitu la ilaha illallah. Apabila tiba waktu subuh, lelaki Ansar itu pergi bertemu Nabi SAW dan memberitahu baginda. Lalu baginda SAW bersabda, hendaklah kamu melakukan sedemikian sebagaimana yang telah kamu lihat di dalam mimpimu itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Darimi. Penerangan. Kemungkinan orang yang menjelma dalam mimpi itu sahabat Ansar. Dalam mimpi sahabat Ansar ialah malaikat atau selainnya. Tidak betul mengatakan bahawa maksud dubur dalam hadis ini hanya memberi makna dalam solat sebelum salam. Kerana tidak warid dalam hadis Nabi bertasbih di dalam tahiyat. Perkataan dubur kan, dulu kita sudah bahaskan pada perkataan dubur tadi, ialah makna mushtarak. Jadi makna mushtarak yang mana kita maksudkan perkataan dubur itu tadi selepas doa selepas sembahyang. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad ialah doa selepas membaca tasyahud. Selepas doa membaca tasyahud. Doa selepas membaca tasyahud. Jadi kalau doa selepas membaca tasyahud, jadi bermakna, okeylah kalau dia kata tak ada doa selepas solat tadi, perkataan dubur ini, sebab tu kita kata tak betul menyatakan bahawa maksud dubur dalam hadis ini hanya memberi makna dalam solat, yakni sebelum salam, kerana tidak warid, maknanya tidak dijelaskan dalam hadis Nabi bertasbih di dalam tahiyat. Tak ada pula orang tasbih subhanallah alhamdulillah semasa tahiyat, tak ada pun. Kesimpulannya, perkataan dubur ialah memberi makna mushtarak dan salah satu lafaz yang mempunyai banyak makna. So kita masih lagi menguatkan dalil kita. So barang siapa yang mana dia mengatakan perkataan dubur itu di dalam solat, maka teruskan. Cuma janganlah dia menafikan bahawa tidak ada doa selepas solat. Jadi kita teruskan. Kita masih lagi dalam ikhtilaf. Kita tidak jadikan masalah ni masalah khilafiyah. Telah kita jelaskan dahulu sebelum ni, kita ada ikhtilaf dan kita ada khilaf. Khilaf ialah yes and no, ya atau tidak. Ikhtilaf ialah
aula dan ghair aula, yang mana terbaik dan yang mana kurang baik. Jadi semua masalah sebenarnya masalah ikhtilaf, bukan masalah khilaf. Khilaf yes or no, kalau A betul, B salah, B betul, A salah. Tapi kalau ikhtilaf ialah A betul, kalau A terbaik maka B baik, jika B terbaik A baik. Jadi menyatakan, sedangkan sehingga perkataan yang kita belajar dulu, qiraah khalfal imam, sembahyang di bacaan Fatihah selepas imam, dan itu pun masalah haram atau wajib. Bagi kita Imam Syafi'i kata wajib, dan bagi Hanafi mengatakan, bagi Hanafi pula mengatakan haram. Bacaan tadi haram. Jadi kita masih lagi membawa masalah ini tidak pada khilafiyah, tidak yes or no, tapi kita membawa dia pada masalah ikhtilafiyah. Masih lagi ulama membawa masalah itu dalam ikhtilafiyah. Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih berkata, membaca 25 kali daripada setiap kalimah tersebut adalah sunat. Hujah atas perkara ini adalah sabdaan Nabi, faf'alu, bukan hanya semata-mata mimpi, kerana tidak diambil kira dengan lintasan hati atau fikiran orang yang tidak maksum. Tidak kita sedar, tidak ketika sedar, juga ketika tidur. Tidak juga sedar dan tidak juga ketika tidur. Faqad akhraj at-Tirmidzi min hadis Abi Umamah qila ya Rasulullah ayy du'a asma'u qala jawful lail wa duburu salawati al-maktubah wa qala Hasan. Mana hadis yang sebelum ni kita dah beritahu. Sayyidina Abu Umamah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, doa manakah yang lebih didengari oleh Allah? Jawab Nabi, doa pada akhir malam dan setiap kali solat fardu. Daripada hadis ini, maka doa selepas solat terbukti sabit kerana perkataan dubur memberi makna selepas solat. Jadi kita sabitkan perkataan kita lah. Jadi bila kita sabit, bukan tak ada pula doa selepas solat. Jadi bagi Imam Ahmad dan mereka-mereka dalam mazhab Salafiyah dan Wahabiyah, mereka tidak mentarjihkan bahawa doa dan tidak ada doa selepas solat. Jadi kita tetap mengatakan ada doa selepas solat dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam bab zikir ba'da solat. Okey, hadis yang seterusnya 974 kurungan 16, kelebihan membaca ayat kursi. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala a'wadi hadzal mimbar yaqulu man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salat lam yamna'hu dukhulal jannah illa al-maut wa man qara'a hina ya'khudha madja'ahu amanahu Allahu ala darihi wa dari jarihi wa ahli dawai wa ahli duwairatin hawlahu. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman wa qala isnaduhu dha'if. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berada di atas kayu-kayu mimbar, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat, tiada sesuatu pun yang dapat menghalangnya daripada memasuki syurga melainkan maut. Dan barang siapa yang membaca ketika ingin tidur, Allah akan memastikan keamanannya, keamanan rumahnya, keamanan jirannya dan rumah-rumah yang berdekatan dengannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau berkata dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. So hadis dhaif bukan kita tak boleh beramal, cuma kita tak dijadikan hujah. Tapi di sini sebenarnya ada hadis-hadis yang sebelumnya dan kita kumpulkannya, maka dia boleh juga menjadi hujah. Okey, penerangan. Tiada siapa pun yang dapat menghalang daripada memasuki syurga melainkan maut. Maksudnya bila dia dah baca, dia nak masuk syurga apa dia? Dia tunggu maut saja. Di antara orang yang tu dia tunggu maut. Pada lafaz ini terdapat sedikit kekeliruan kerana kematian bukan penghalang daripada memasuki syurga. Bahkan dengan kematianlah akan membawa seorang itu ke syurga.
Secara zahir sepatutnya dikatakan tiada suatu pun yang menghalang daripada memasuki syurga melainkan kehidupan. Tapi kata melainkan maut. Tapi sepatutnya mengata melainkan maut. Sepatutnya dia berkata begitulah. Kerana selagi masih ada dalam dunia itu, selagi itulah manusia masih lagi terperangkap dengan jala kehidupan. Ulama menerangkan bagaimana cara memahami sabdaan Nabi ini di antaranya. Sepatutnya melainkan kehidupan. Melainkan kehidupan. Sepatutnya dikatakan tiada suatu pun yang menghalang daripada masyarakat melainkan kehidupan. Kehidupan itulah yang menghalangkan dia daripada masuk syurga. Tapi melainkan maut. Dan ulama nak cuba jelaskan mengikut sabdaan tadi. Jazakumullah wa khairal wa ahsanul jaza kepada ulama-ulama kita yang bertungkus lumus untuk memahamkan setiap makna hadis. Sebab tu kita berhajat kepada ulama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah sepatah kalau kita tak tahu. Begitu. Maknanya tanyalah orang-orang yang ahlinya. Tanyalah orang-orang yang ahlinya. Allama Ali Qari rahmatullahi alaih menyatakan, dia nak terangkan, maksudnya ialah melainkan mati dengan cara yang celaka, atau maksudnya ialah melainkan tidak mati. Melainkan mati maksudnya melainkan tidak mati, atau mati dengan cara celaka, tak bolehlah dia masuk syurga. Allama Tibi mengatakan maksudnya ialah kematian itu ialah penghalang di antaranya dan memasuki syurga. Apabila berlakunya kematian, maka akan terhasillah memasuki syurga. Sabda Nabi, maut itu sebelum bertemu Allah. Maut itu sebelum bertemu Allah. Al-Muhaqqiq As-Samdani Al-Maula Sa'adul Millah wa ad-din At-Taftazani rahmatullah alaih berkata makna hadis ini tiada lagi syarat-syarat kemasukan syurga melainkan kematian. Maka seolah-olah kematian itu menghalang dan dia berkata tidak mesti bertemu denganku dahulu untuk memasuki syurga. Engkau kena temu aku dulu. Mak kata engkau temu aku dulu, kau merasai kematian, lepas tu kau akan masuk syurga. Kemungkinan maksudnya yang keempat ialah sesuatu apapun tidak dapat menghalang daripada memasuki syurga, kerana sesungguhnya kematian bukanlah penghalang daripada memasuki syurga, bahkan ia menjadi penyebab untuk memasuki syurga. Kemungkinan maksudnya ialah tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang daripada masuki syurga, kerana sesungguhnya kematian, tak ada semua benda kematian pun bukan penghalang daripada masuki syurga, bahkan menjadi penyebab untuk memasukinya. Kemungkinan kelima maknanya ialah tiada penghalang daripada memasuki syurga melainkan mati dalam keadaan kafir. Wa'yalzubillah, mengisyaratkan bahawa semua maksiat tidak akan menghalang untuk memasuki syurga. Tidak ada, tak semua maksiat boleh menghalang seorang itu memasuki syurga, sebab memasuki syurga ialah kerana rahmatnya. Ketika baginda berada di atas kayu-kayu mimbar. Hikmah disebut keterangan ini. Apa tujuan kita sebut? Memang mimbar Nabi mula-mula, Nabi itu duduk bersandar kat pokok tamar saja. Lepas tu kayu ghabah diambil, dijadikan mimbar yang mempunyai 3 anak tangga. Mimbar Nabi itu, sahabat telah buat mimbar untuk Nabi berkhutbah di atasnya. Keterangan ialah untuk menambahkan penerangan dan menghadirkan kembali ingatan terhadap peristiwa tersebut. Ianya juga sebagai satu pemberitahuan bahawa peristiwa yang berlaku lewat selepas dibuat mimbar daripada kayu. Peristiwa ini berlaku selepas dibuatnya mimbar daripada kayu. Di awal Islam, Nabi berkhutbah di atas tanah sehingga dibuat mimbar daripada pokok turafa. Tak kala kaum muslimin telah bertambah ramai,
supaya dapat berkhutbah di atasnya dan mendengar oleh semua kaum muslimin. Mimbar itu dibuat pada tahun ke-8 Hijrah mengikut pendapat kebanyakan ulama. Ada juga pendapat mengatakan pada tahun ke-7 Hijrah. Petikan ini diambil daripada kitab Fathul Bari. Petikan ini kita ambil daripada kitab Fathul Bari. Fadilat zikir selepas subuh dan selepas maghrib. Hadis ke-975-17. Wa Abdullah bin Abdurrahman wa Abdurrahman bin Ghanmin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala qabla an yansarifa wa yasniya rijlaihi min as-salatil maghribi was-subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu bi kulli wahidatin ashrul hasanah wa muhiyat anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kanat lahu hizran min kulli maqruhin wa hizran min asy-syaitan wa hizran min asy-syaitanir rajim wa lam yahillu li dhanbin an yudriqahu illa syirku wa kana min afdalin nas amalan illa rajulan yafuduluhu yaqulu afdala mimma qala rawahu Ahmad. Sayyidina Abdurrahman bin Gham meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sebelum dia bergerak pergi dan sebelum mengalihkan kedua kakinya dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, miliknya lah segala kerajaan dan miliknya. Jadi kita baca ni sebanyak 10 kali ni. 10 kali di antara sembahyang maghrib dan sembahyang subuh sajalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni. Tak semuanya, tapi ada juga orang akan baca. Tapi kalau kita mengamalkan selepas maghrib dan selepas subuh. Yang lain tak semestinya 10 kali, tapi ada juga wirid-wirid ni dibuat setiap waktu. Jadi kalau nak memadai sebab banyak lagi lepas asar kita buat wirid lain lagi. Wirid-wirid yang berbeza lepas maghrib, wirid-wirid yang berbeza, banyak perkara-perkara yang dia telah sebut. Okey. Nyatalah miliknya lah segala kerajaan dan miliknya lah segala pujian, di tangannya lah segala kebaikan, dia menghidupkan dan mematikan dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Sebanyak 10 kali, maka akan ditulis untuknya 10 hasanah bagi setiap zikirnya dan dihapuskan daripadanya 10 dosa, diangkat baginya 10 darjat dan baginya pemeliharaan daripada setiap perkara yang tidak disukai dan pemeliharaan daripada syaitan yang direjam, dan tiada dosa yang boleh membinasakan melainkan dosa syirik, dan tiada seorang pun yang lebih baik daripadanya dari segi amalan melainkan orang yang melebihinya dengan berzikir apa yang lebih afdal daripadanya. Jadi sebab itu penting. Dulu kita dah belajarkan, kita perlu penting hadirkan istihdarul fadail, iaitu menghadirkan fadilat-fadilat tersebut sewaktu kita membacanya. Dan dengan ini akan menambahkan lagi mutu ganjaran pahala yang kita kerjakan. Telah kita jelaskan semua syarat-syarat iman dan ihtisab tadi mesti dihadirkan sewaktu mengamalkan amalan-amalan ini. Penerangan, dihapuskan daripadanya 10 dosa. Penghapusan lebih mubalaghah. Maknanya penghapusan lebih mubalaghah daripada pengampunan. Penghapusan, hapus satu, hapus maknanya dihapuskan dosa. Lebih mubalaghah daripada diampunnya dosa. La ilaha illallah, dalam kitab Mirqat ada menyebut hadis la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni faqad amina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku.
siapa yang memasuki dalam bentengku, maka sesungguhnya dia akan dapat aman daripada azab. Apakah apa yang lebih afdal daripadanya? Kemungkinan dengan membaca lebih banyak. Warahu Tirmizi wa nahwahu an Abi Zarrin ila qawlihi illa syirka wa lam yazkur salat al-maghribi wala biyadihi al-khair qala hadza hadithun hasanun sahihun. Jadi kan kalau kita biasa baca tu kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Kita tak kata lahul mulku wal hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit. Perkataan biyadihil khair, dan kebanyakannya kita amal yang tak ada biyadihil khair. So biyadihil khair ni dalam riwayat oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Zar bahawa tidak ada perkataan wala biyadihil khair. Imam Tirmizi juga meriwayatkan seumpama daripada Sayyidina Abu Zar sehingga perkataannya melainkan dosa syirik, dan beliau tidak menyebut dalam solat maghrib dan biyadihil khair, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan, sahih lagi gharib. Fadilat zikir selepas subuh. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'san قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا رجعة قال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأفضل رجعة قوما شهدوا صلاة الصبح ثم جلس يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي قال هذا حديث غريب وحماد بن أبي حميد الراوي ضعيف في الحديث. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu angkatan pergi ke arah angkatan perang lah. Angkatan pergi ke arah negeri Najd. Lalu mereka telah memperolehi harta rampasan yang sangat banyak dan mereka pulang dengan masa yang begitu cepat. Seorang lelaki daripada kalangan kami berkata, aku tidak pernah melihat satu angkatan yang pulang begitu cepat dan mempunyai harta rampasannya daripada angkatan ini. Maka Nabi bersabda, mahukah kamu daku beritahu tentang satu kaum yang lebih hebat harta rampasannya dan lebih cepat kepulangannya? Dialah mereka yang menghadiri solat subuh, kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit. Mereka lah orang yang lebih cepat kepulangannya dan lebih harta rampasannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau mengatakan bahawa hadis ini adalah gharib, dan Imam Hamad bin Abu Humaid perawi ialah dikatakan rawi yang dhaif. Fadilat yang dihasilkan adalah bersifat kekal, sebaliknya harta akan habis atau akan binasa. Jadi tengok Nabi SAW apabila sahabat-sahabat kecenderungannya kepada dunia, maka Nabi akan memalingkan mereka itu kepada kecenderungan kehidupan akhirat. Kunu abna al-akhirah wala takunu abna'ud dunia. Nabi SAW dalam hadis yang lain yang mafhumnya, Nabi kata kunu abna al-akhirah, jadilah kamu semua ini ialah anak warga-warga akhirat. Jangan kamu jadikan kamu ini warga-warga dunia. So Nabi, jadi apabila palingan sahabat kepada nilai-nilai harta dunia, maka Nabi akan memalingkan mereka kepada nilai-nilai kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 96. Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah kekal. Sesungguhnya kami membalas orang-orang yang sabar dengan memberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Surah Nahl ayat 96. Okey, bab yang baru iaitu babu ma la yajuzu minal amali fis salah wa ma yubahu minhu.
Bab yang baru seterusnya iaitu bab mengenai perbuatan yang tidak harus, yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan dalam salat. Apa perbuatan yang tak boleh buat dalam sembahyang dan apa perbuatan yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan apa perbuatan yang boleh dilakukan ketika waktu solat. Okey, perbuatan yang sedikit dalam solat adalah harus. Maknanya apa perbuatan? Perbuatan pergerakan yang sedikit tetapi makruh. Perbuatan yang banyak boleh menyebabkan solat batal. Apakah perbuatan? Apakah perbuatan yang dikira sedikit dan banyak, perbuatan dikira banyak? Jadi, macam mana dikira amalan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tu dikira sedikit dan macam mana ia dikira banyak? Kayu pengukur. Kayu ukur bagi banyaknya adalah uruf. Uruf ni maksudnya pandangan masyarakat, pandangan kebanyakan orang. Uruf, apa yang dianggap oleh orang ramai sebagai banyak, maka dia dikira banyak. Seperti 3 kali langkahan walaupun dalam jarak yang walaupun jarak 1 langkah. Maknanya patutnya dia 1 langkah tapi dia jarak pendek-pendek, maka dikira dah jadi 3 kali. Pendapat yang muktabar dalam mazhab Syafi'i bahawa dikira 1 langkahan dengan memindahkan kaki ke mana arah. Jika memindahkan kaki ke arah lain pula, maka dikira langkahan yang kedua. Mengkehadapankannya 1 kaki kemudian mengembalikan semula dikira 2 kali pergerakan. Perbezaan dengan pergerakan tangan dan pergerakan mengembalikan terus, maka dikira 1 pergerakan sahaja walaupun bukan ke tempat asal. Pergi balik, baru dikira 1. Pergi balik. Tapi kalau kaki pergi balik atau pergi dan arah lain, dia jadi 2 kali. Sebab kaki tu jadi besar. Gitu. Tangan dia dikecil sikit. Pergi balik 1. Pergi balik 2. Pergi balik 3. Ini anggota tangan lah. Kalau kaki pergi langkah 1, so langkah tempat lain dikira 2. Tapi kalau berhenti, dia kira kosong balik, lepas tu dia langkah balik. Tapi kalau berturut-turut pergi, dia tak ada waqfah, tak ada perhentian. Pergi atau pergi awal, pulang balik, dikira 2. Pergerakan kaki itu lebih besar daripada pergerakan tangan. Okey. Pergerakan tangan dan mengembalikannya terus dikira sekali pergerakan sahaja walaupun bukan ke tempat asalnya. Okey. Hadis yang pertama, bolehkah menjawab orang yang bersin dalam solat? Boleh ke tak kita menjawab orang yang bersin di dalam solat tadi? Khair. Wa an Muawiyah bin Hakam qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ عطش رجل من القوم فقلت يا هرمق الله فرمني القوم بالأبصارهم فقلت وسخل أميه ما شأنكم تنظروا إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ووالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام الناس إنما هي التشبيه والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث أحد بجاهلية فقد جاءنا الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون كهان قال فلا تأتيهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم وقوله لكني سكت هكذا وجدت في صحيح المسلم وكتاب الحميدي وصحها
fi jami'il usul bil lafzati kaza fawqa lakinni. Sayyidina Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu berkata, ketika aku bersolat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang lelaki telah bersin. Lalu aku mengucapkannya, ya harmukallah. Lalu orang ramai telah menjeling kepadaku. Lalu aku berkata, semoga kamu semua kehilangan ibumu. Mengapa kamu melihat daku sedemikian rupa? Duk tengah bersin, cuma duk tengok kat jeling mata dia. Dia ni takkan tak tahu lagi. Gitu. Lalu mereka semua menepuk paha mereka. Apabila aku melihat mereka, mereka menyuruhku diam. Akan tetapi aku hanya mendiamkan diri sahaja, tidak marah. Apabila Rasulullah SAW selesai solat, demi bapaku dan ibuku, aku tidak pernah berjumpa dengan seorang yang mengajar, seorang pengajar, seorang guru yang lebih bagus caranya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sebaik dan selepas baginda. Demi Allah, baginda telah tidak memarahiku, tidak memukulku dan tidak juga mencaciku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat tidak layak padanya perkataan manusia. Ia hanya layak untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran, atau seperti mana yang disebutkan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ialah seorang yang masih baru meninggalkan zaman jahiliyah, dan sesungguhnya Allah telah memberiku agama Islam. Sesungguhnya dalam kalangan kami terdapat seorang lelaki yang sering mendatangi tunggang tilik. Ini pertanyaan yang lain apalah daripada pertanyaan tadi. Baginda bersabda, janganlah kamu mendatanginya lagi. Aku berkata, dalam kalangan kami terdapat seorang lelaki yang mengambil petunjuk sial dengan burung. Mana burung tu menunjukkan alamat sial. Baginda bersabda, perkara tersebut hanyalah sesuatu yang terdetik di dalam hati mereka. Janganlah perkara itu menyesatkan mereka. Rawi berkata, aku berkata, terdapat seorang lelaki dalam kalangan kami yang melakar garisan-garisan. Baginda bersabda, seorang nabi daripada nabi-nabi terdahulu juga melakar garisan. Siapa yang menyerupainya, maka harus. Hadis riwayat Imam Muslim, perkataannya akan tetapi tidak menyebut demikianlah yang didapati dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Imam Humaidi, jamak baina Sahih wal Muslim, dan ianya disahihkan oleh kitab Jami' Tirmizi dengan lafaz sebagaimana, iaitu dengan lafaz di bawah lafaz tetapi aku. Okey, penerangan. Perkataan ya harmukallah. Imam Nawawi rahmatullah alaihi berkata, apabila berkata ya harmukallah, maka batallah solatnya kerana dia telah mengkhitabkannya. Ya harmukallah. Ka tu dia khitab. Perkataan ka tadi maksudnya mengkhitab, memberi perhatian, supaya perkataan memberi announcement kepada orang yang di depannya tadi, iaitu orang yang kedua, ganti nama kedua. Ana ganti nama ke pertama, ka tu kamu ganti nama kedua. Jadi seolah-olah dia telah menyatakan perkataan tadi kepada orang yang kedua. Begitu. Sebab tu Imam Nawawi mengatakan, ya harmukallah, berkata di dalam sembahyang dengan suara yang kuat akan membatalkannya kerana dia khitab tadi kepada seseorang. Jika dia berkata ya harmukallah, maka batallah kerana dia mengkhitabkannya. Jika dia berkata ya harmukallah, maka tidak batal. Ya harmukallah, yarhamhumullah, yarhamhumullah. Kalau ya harmukallah tak boleh, yarhamhumullah tak batal. Qadhi Abu Yusuf menyatakan bahawa tidak batal solat dengan berkata ya harmukallah, sama ada untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Menepuk paha mereka, ada pendapat mengatakan kita dah menepuk paha. Sahabat-sahabat dan semai menepuk paha. Ini adalah dalil perbuatan yang sedikit tidak membatalkan solat. Jadi kita kan bab membatalkan solat. Tepuk paha sekali. Baru sekali baru.
sekali baru. Baru sekali. Tepuk bawah kan dia naik atas turun. Naik atas turun. Naik atas turun. Naik atas turun sekali. Maknanya dia ada waqfah, ada perhentian. Tadi okeylah dikira sekali. Solat tidak layak padanya perkataan manusia. Ianya hanya layak untuk tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi berkata, sabdaan Nabi ini menunjukkan pengharaman bercakap-cakap dalam solat sama ada kerana hajat atau tidak. Ataupun dicakap tu sebab dia berhajat. Kerana maslahah atau tidak. Ada maslahah atau tak ada maslahah, percakapan dalam sembahyang tak sah. Jika perlu memberi peringatan atau mengizinkan seorang yang ingin masuk dan seumpamanya dalam solat, maka bertasbih jika lelaki dan wanita, menepuk tangan jika perempuan. Lelaki subhanallah, nak ingatkan. Dia tak boleh cakap, terlupa roh. Dia kata, oh nasib baik aku tak cakap. Orang tu kata, subhanallah. Dia kata nasib dia kata, kenapa kamu bercakap? Batal lah sembahyang. Orang tu kata, nasib baik aku tak cakap. Batal lah kau tiga-tiga. Okey. Jika perlu memberi peringatan untuk wanita, kita tepuklah. Tepuk wanita tadi. Kenapa hidung gantal malam ni? Kena tepuk. Tepuk gitu wanita. Okey. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, Hambali dan Maliki. Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan jamhur ulama salaf dan khalaf. Mereka semua berpendapat bahawa berkata-kata walaupun untuk maslahah, solat akan membatalkan solat. Untuk solat pun. Sebahagian ulama, di antaranya Imam Auza'i berpendapat bahawa harus berkata-kata dalam solat jika untuk maslahah solat. Berdalilkan hadis Zulyadain. Penjelasan ini adalah bagi orang yang berkata-kata dengan sengaja dan mengetahui pengharamannya di dalam solat. Kalau dia tahu, dia berkata juga, haramlah, tak bolehlah. Adapun orang yang berkata-kata sebab terlupa, maka tidak membatalkan solat jika dengan kalam yang sedikit. So yang pertama, salaf itu apa? Generasi awal Islam yang hidup dalam lingkungan 300 tahun pertama hijrah yang terdiri daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu dipanggil golongan salaf. Golongan khalaf pula, gerakan ulama yang menghidupkan, meneruskan tradisi salaf, menolak bid'ah dan khurafat supaya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Zaman mereka bermula pada tahun ke-300 hijrah. 300 hijrah, 301, makna kurung keempat dah masuklah. Begitu. Sedikit dari segi huruf ialah 6 kalimah atau lebih atau kurang. 6 kalimah atau kurang. Kalimah, huruf lain, kalimah lain. Okey. Orang yang berkata dengan terlupa, maka tidak membatalkan solat jika kalam itu sedikit. Sedikit ini 6 kalimah. 6 kalimah. 6 huruf. Alif, lam, mim. Itu 3 huruf. Kalau kalimah, saya sedang makan. Saya sedang makan. 3. Dia kurang lah. Begitu. Kalau terlupa, tak apalah. Begitu. Dalam perkataan Arab lah. Mengikut pendapat mazhab Syafi'i. Mengikut pendapat Imam Ahmad. Mengikut pendapat mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan jamhur ulama. Ulama Khuffah dan Imam Abu Hanifah berpendapat batal. Dalil mazhab kita adalah hadis Zulyadain. Jika seorang itu terlupa dengan berkata-kata dengan banyak, maka ada 2 pendapat yang masyhur dalam kalangan ulama Syafi'iyah. Pendapat yang paling sahih adalah batal kerana ia adalah perbuatan asing dan jarang berlaku. Adapun kalam orang yang jahil, dia bercakap sebab dia jahil. Dia tak tahu benda tu tak boleh. Kerana masuk Islam atau jauh daripada ulama.
Makna jauh daripada ulama ialah susah untuk bersafar kepada mereka, sama ada kerana takut atau tiada keperluan dan bekalan, atau tidak terjaga yang wajib dia menafkahkannya, tidak terjaga orang yang wajib dia menafkahkannya, atau keuzuran yang lain dengan uzur-uzur haji. Nihayatuz Zain. Maksudnya lah ni saya tak payah bersafar dah, lah ni berinternet dah, berkeudara. Mudah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan, tapi bermusafir tu berhadapan dengan guru itu yang terbaiklah. Tapi sekarang ni masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menghasilkan ilmu. Kalau tak nak belajar lagi tak tahulah. Tak nak belajar lagi tak tahulah, rugilah. Masa-masa yang sedemikian kita tidak mempelajarinya. Allahu Akbar. Kalam orang yang jahil kerana baru masuk Islam atau daripada orang yang jauh daripada ulama, maka ia dikira sebagai kalam orang yang terlupa. Dikira orang terlupa juga, iaitu tidak membatalkan solat jika sedikit, berdalilkan hadis Sayyidina Muawiyah kerana Nabi tidak memerintahkannya mengulangi solat tadi. Hanya memberitahunya mengenai pengharaman berkata-kata dalam solat untuk masa yang akan datang. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan Sayyidina Ibn Abbas dan juga Imam Ibn Zubair, Sayyidina Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair. Daripada hadis ini diketahuilah bahawa dimansuhkan berkata-kata dalam solat ketika Nabi di Madinah. Maksudnya dimansuhkan, dulu boleh bercakap lagi, bagi salam boleh bercakap lagi, tapi nasah di sini dimansuhkan hukum berkata-kata di dalam solat setelah Nabi tiba di Madinah. Hanyalah layak untuk bertasbih. Solat itu hanyalah layak untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Ini adalah dalil bagi mazhab Syafi'i dan jamhur bahawa takbiratul ihram adalah salah satu fardu daripada fardu-fardu solat dan dikira satu bahagian daripada solat. Manakala Imam Abu Hanifah berpendapat ianya bukan sebahagian daripada solat, bahkan ia ialah syarat yang terkeluar daripada solat yang mendahuluinya. Bertasbih, bertakbir. Sebab tu kita kata Allahu Akbar, takbiratul ihram tu dah dikira rukun. Imam Abu Hanifah kata takbiratul ihram tak hukum lagi, dia kata syarat. Sebab Allahu Akbar dah kita belajarlah dulu kan, kaedah Allahu Akbar fazakara asma rabbih fasalla, fazakara asma rabbih fasalla. Itu dalil dia mengatakan bahawa ucapan takbir tahrimah tadi, takbiratul ihram tadi adalah perkara yang terkeluar daripada solat yang kita panggil dia syarat. Begitu. Hadis ini juga menunjukkan larangan daripada menjawab bacaan hamdalah bagi orang yang bersih. Untuk kata alhamdulillah, maka kita tak boleh jawablah dalam solat, kerana ini adalah kalam manusia yang diharamkan dalam solat dan boleh merosakkannya apabila melakukannya dengan sengaja dan mengetahui akan pengharamannya itu. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa jika seorang yang bersolat mengata yarhamhumullah atau Allahumma rahamhu rahimahu fulanan, 3 yarhamhumullah atau Allahumma yarhamhu atau rahimahu fulanan, maka tidak membatalkan salat kerana dia bukan khitab, bukan ada perkataan ka tadi, tak ada khitab tidak, hum tu pada yang gaib. Begitu. Adapun orang yang bersin dalam salat, maka mustahab baginya memuji Allah, menyebut alhamdulillah dengan suara yang perlahan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, Imam Malik dan selainnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Naqai dan Imam Ahmad bahawa
boleh menyebut dengan kuat. Yarhamukallah, boleh bagi orang bersih. Pendapat yang pertama lebih zahir kerana ia adalah zikir, dan sunnah berzikir-zikir dalam solat adalah bacaan dengan perlahan, melainkan bacaan yang dikecualikan pada setiap tempat. Sebahagian tempat boleh kita kuatkan. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i menyebut bahawa batal solat dengan berkata-kata dengan dua huruf atau satu huruf yang dapat difahami. Ba bahasa tu kan ba tu dalam Kelantan ba saja, tapi dia sebut ba. Jadi dia sebut ba bila dia sebut ba, jadi dia memberi makna berhentilah. Dia berhenti, Arab kif. Jadi dia panggil ba. Jadi walaupun bahasa lain, tapi memberi faham juga membatalkannya. Alamat Tibi rahmatullahi berkata, perbezaan antara qahin dan asraf. Qahin dan asraf. Qahin ialah memberitahu berita mengenai perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Arraf ialah pula yang mendakwa dan menyampaikan berita mengenai benda yang hilang, tempatnya dan seumpamanya. Sebahagian kahin ada yang mendakwa bahawa jin yang menyampaikan berita kepada mereka. Sebahagian yang lain pula mendakwa bahawa mengenai perkara gaib, mengetahui perkaraan gaib dengan kurniaan yang diberikan kepadanya bersama melihat petunjuk-petunjuk yang ada. Jadi kan dia tanya tadi kan mengenai orang yang pergi berjumpa dengan tukang tilik tadi. Itu nak bagi tahu sedikit sebanyak tentang kahin. Apakah kahin dengan arraf tadi. Begitu. Mengambil petunjuk sial dengan burung. Dengan petunjuk sial. Orang-orang Arab jahiliyah menilik nasib mereka dengan binatang seperti burung, mengikut arah binatang itu akan pergi. Misalnya, jika burung terbang ke arah kanan itu merupakan petanda baik dalam urusan yang dirancang untuk dibuat itu ada manfaat dan kebaikannya. Dia keluar tengok burung keluar sebelah kanan, baiklah. Jika sebaliknya, yakni ke arah kiri, maka terdapat mudarat padanya. Kemudian datanglah syariat Islam menghapuskan keyakinan karuk-maruk ini dan melarang manusia daripada mengamalkannya. Benda-benda karuk-maruk ni tak boleh. Begitu, mengamalkannya. Nabi SAW, Nabi terdahulu juga melakar garisan, iaitu ilmu lakaran, iaitu dia membuat satu lakaran dan meneka perkara-perkara melaluinya. Ada pendapat mengatakan Nabi yang terlibatnya adalah Nabi Idris AS, dan pendapat lain mengatakan Nabi Daniel AS. Barang siapa yang menyerupainya adalah harus. Maksudnya ialah siapa yang lakarannya sama dengan lakaran Nabi itu pada bentuknya, maka harus melakukannya. Tiada siapa pun akan sama lakarannya dengan lakaran Nabi yang dimaksudkan, kerana ianya adalah mukjizat. Tadi tak ada orang yang akan sama dengan lakaran, sebab itu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi tersebut. Dan mukjizat hanya dikurniakan para Nabi saja. Bahkan tidak dapat diketahui sama atau tidak dengan lakaran yang dibuat oleh Nabi. Seolah-olah hadis ini menunjukkan pergantungan sesuatu pada perkara yang mustahil tidak diboleh dilakukan. Maka hukumnya juga tidak harus secara mutlak. Kebanyakan ulama mengharamkan tentang ilmu ramalan. Ramalan, kalau kita kata ramalan kaji cuaca tu ustaz, tak boleh tak? Itu kita tengok dengan sebab berdalilkan, dan kita tak percaya pun kita kata ini ramalan dengan sebab adanya petanda-petanda yang kita telah ketahuinya dengan alat-alat. Ini dia buat ramalan tanpa ada alat pun. Begitu. Wallahualam, kita berhenti di situ saja malam ni, sebab saya nak bincang sedikit atas perkara. Masya Allah, ada beberapa perkara yang kita dah malam ni 62 muka surat kan. Pada 62 ada 10 muka surat tu. InsyaAllah kita berhenti, kita sambung nanti. Iaitu bab perbuatan harus dan tidak harus dalam solat. Cuma saya nak bincangkan sedikit pada malam ini. Masya Allah, kita dah lebih kurang 6 bulan dah kita bersama di dalam
daurah program kita daripada bermula daripada bulan puasa lagi, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini bulan ke-7 dah kita. Bulan ke-7 pun dah hampir separuh dah. 6 bulan setengah dah kita belajar. Masya Allah, banyak. Dia kata hidung ustaz kata tu sebab aircon. Saya tak pasang aircon pun bilik ni. Bilik ni saya tak pasang aircon. Saya memang kaki bukan kaki aircon. So bilik saya ni aircon tak hidup pun. Aircon belakang pun tak hidup. Saya tak pasang aircon pun. Saya duduk dalam bilik tertutup ni. Tak tahulah, kadang-kadang gatal hidung. Kan? Nanti kita kata, nak dapat apa pula ni? Tu ramalan. Tak betul lah tu karuk maruk tu. Dapat hidung ni, nak dapat projek besar ni kalau ikut. Itu tak boleh. Itu kalau ada berseluruh tu tak jadi masalah. Tapi jangan percayalah pada perkara itu. Okey, oleh kerana kita dah 6 bulan setengah dan Masya Allah, dua orang daripada sahabat kita lah. Dua orang daripada sahabat kita telah meninggal, iaitu satu Bro Azro dan satu lagi imam kita lah, iaitu Rahim Jonet tadi baru meninggalkan kita. Jadi saya ingin sedikitlah kemukakan kepada tuan-tuan, iaitu tentang bacaan 70,000 La ilaha illallah untuk kita hadiahkan kepada kedua-dua sahabat kita yang telah meninggal. InsyaAllah kita akan buat perancangan itu. Siapa meninggal dahulu kita bacalah. Jadi maksudnya itulah sedikit sebanyak yang kita boleh bahagikan kepada saudara kita lah. Kalau kita baca 70,000, insyaAllah sebagai satu bekalan. Pada satu bekalan kan, saya dah iklankan dah dalam itu tu satu bekalan lah pada mereka untuk menyelamatkan dan menghindarkan daripada api neraka, insyaAllah. Jadi 70,000. Begini, kita kan di dalam di sini ni kita ada keluar masuk yang selalu kita bersama saya live ni dalam 45 orang. 45, 50, tapi kita banyak lah. Macam kita dalam daurah tu kita lebih kurang 70 orang. Jadi saya nak ambil kerja lagi lah. Saya nak tengok tu isu agak 1,000 seorang. Memang pun nak tengah rancang lah ni. So begini, ketua darjah kita dengan penolong tu, Nubli dengan Muda, cuba kumpulkan kawan-kawan, lebih kurang dalam 70 orang. Kumpulkan, mungkin buat satu grup sementara 70 orang yang kita nak daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang live bersama saya ni. Jadi kalau tu boleh 70 orang lebih pun tak apa, tapi at least kurang-kurangnya 70 orang, iaitu kita kumpulkan nama. So kita bahagikan untuk 1,000 seorang. Tapi oleh kerana dah 2 orang, kita nak buat 2,000 lah. Kita nak buat 2,000. So dalam masa seminggu lah kita buat. Tapi kumpul dulu nama, malam esok kita tengok semasa daurah nanti, ataupun kumpul tak semasa daurah pun kita kumpul dan kita buat. Sebab saya telah cuba La ilaha illallah, La ilaha illallah ni 100 kali selepas sembahyang. Saya kira dalam jam tu dalam 2 minit 45 saat sahaja. Lebih kurang 3 minit lah. Lebih kurang 3 minit. Jadi kalau kita buat setiap kali sembahyang 3 minit dah 500 kali dah. 500 kali setiap hari, 500 kali. Esok 500 kali. Kalau 2,000 kali tu dalam 4 hari je. Tapi tak apa, kita bagi dalam masa seminggu. Tapi kumpul lah. Dulu orang-orang lebih kurang 70. Kalau 70 kita kena buat 1,000 seorang. Kalau boleh 100, 700 orang. Jadi tak banyak sangat. Begitu. Jadi saya nak minta lah. Saya nak minta daripada Nubli ataupun Muda lah untuk macam mana nak uruskan, buat grup sementara ke, dan atas persetujuan ke, cari lebih kurang 70 orang hingga ke 100 orang lah. Lepas tu bila dah siap ni, baru kita akan buat Isali Sawab lah. Dan bacaan-bacaan tu lepas tuan-tuan baca, dan saya akan beritahulah macam mana bacaan tu, serah pada saya, atau saya akan niat Isali Sawab pada sahabat kita yang telah meninggal lah, supaya menjadi satu bekalan untuk
mereka berdua, insya-Allah. Untuk sama-sama kita pun kita boleh buat juga untuk bekalan sebelum kita mati, kita buat juga sama-sama kita. Setiap orang kita tolonglah, kita tolong, kita berapa orang, kita tolong, kita ada 100 orang, kita tolong. Jadi dalam sebulan, seminggu kita boleh 4 orang, cukup juga. Tapi yang paling urgent lah untuk 2 orang ni lah. Saya minta, saya setuju. Cik Asin Kelantan kata saya setuju ya, untuk bekalan kawan-kawan kita, insya-Allah. Jadi itu saya minta Nubli dan Muda uruskanlah, insya-Allah, untuk perkara ini, supaya kita dapat memberi jariah sedikitlah, isalih sawab kepada kedua sahabat kita yang telah meninggal. Jadi itulah, jadi tolong cuba aturkan, lepas tu bagi tahu saya dan kita uruskanlah pada ini. Insya-Allah malam esok kita akan mulakan daurah kita yang ke-11 untuk jilid ke-4. Jadi kepada yang belum berdaftar lagi, kadang-kadang kan last minute selalu tuan-tuan berdaftar. Jadi pada yang belum daftar cepat-cepat, dan untuk kita mulakan daurah kita yang ke-11, insya-Allah. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.